Tak usahlah nak buat dokumen-dokumen palsu, terutama bila tuan-tuan nak buat pembiayaan, tuan-tuan tidak layak. Tuan-tuan layak lah, ni orang lain. Pak muda-muda baru kerja lah. Pasal bank sebelum dia nak bagi pinjaman atau pembiayaan, dia akan lihat kita punya kemampuan, kewangan kita setara mana. Setelah ditolak hutang dan liability, berapa baki yang awak ada. Ya, hari ni kalau kita lihat, setahu saya lah, dia punya standard ialah hutang kita tak boleh lebih 60% daripada pendapatan kita. BSR dia panggil, debt service ratio cannot be more than 60%. Kalau lebih 60% payah sikit lah. Di samping dia lihat rekod-rekod kewangan kita yang ada. Kalau kita sudah ada apa-apa pinjaman atau pembiayaan, dia perekat kewangan. Kalau awak jenis hutang tak banyak, daripada gaji tu 20% je awak punya hutang. Bagus ni dia kata ni, hutang tak banyak. Lepas tu dia tengok pula rekod kita baik, maka dia mudahlah nak bagi pembiayaan. Ya? Mungkin hari ni awak apply, hari ni juga akan lulus. Dan personally pun berlaku pada saya. Saya kalau apply apa-apa cepat sangat. Pagi submit, tengah hari settle. Tak apa esok pun. Kadang-kadang kita tak sedar, memang cepat. Tapi kalau liability banyak, hutang banyak, lebih daripada 60%. Lepas tu rekod tak apa bagus pula. Hutang pandai, bayar lambat-lambat. Kalau tak bayar tu satu hal, je lambat-lambat pun tak boleh. Kita ada skor kita. Dia panggil skor limit. Dia panggil skor kredit. Awak ingat sistem kewangan kita ni lekeh-lekeh ke Malaysia ni? Oi. Orang ada konem-konem tu sebenarnya sama ada dia prejudis, sama ada dia tidak ada ilmu. Kadang-kadang bekas-bekas orang kerja di kewangan juga, tapi dia attack balik kewangan. Mungkin dia ada dendam-dendam tertentu tu. Kita standard dunia, tuan. Saya baca beberapa laporan dunia tentang kewangan Malaysia. Oh, kita number one, tuan. Number one. Islami ke, konvensional ke, kita number one. Kita pioneer tau. Batu kalau kita lihatlah konteks kewangan Islam, penasihat syariah, tuan-tuan ingat bayar sikit-sikit ke? Saya pun rasa macam nak tukar bidang, Pak. Jadi penasihat syariah, tapi kerja banyak lah. Kepala SP. Tapi pasal kita memang TikTok, entah. Rekod kita canggih. Hak je ni lambat-lambat bayar ni, dapat result tak bagus. Dia panggil skor kredit tu. Dia ada weak, dia ada fair, dia ada good, dan dia ada excellent, tak silap saya. Kalau awak cepat bayar, masuk bulan baru je bayar, masuk bulan baru je bayar, bayar je masuk bulan baru, every month without fail, first class, dapat excellent. Ada lagi perkiraan yang lain, tapi salah satunya hak tu lah. Biasa kalau hak tu, okey. Dia ada banyak cara-cara dia, adalah beberapa perkara yang dia ambil kira. Tapi kalau kita consistently jaga, sama ada excellent atau good. Ya? Tapi kalau kita bayar lambat, kita punya apa nama tu, dia panggil timeline kita lah, daripada awal kontrak setiap bulan tu berapa bulan. Macam saya punya kereta tu 15 ke 15, jadi masuk 15 bayar, masuk 15 bayar consistently, bayar awal. Dia sama ada good atau excellent. Ya? Tapi kalau kita lambat, tidak lewat tapi lambat, dia close account 15 hari bulan, awak bayar 15 contohnya, 14, 13, ujung-ujung, susah sikit lah nak dapat good. Boleh dapat, tapi kebiasaannya tetap akan dapat fair. Ya. Lepas tu kalau lebih pula overdue, patut 15 tadi dia bayar 16 pula. Kebiasaannya kalau lebih sehari okey je, dia tak jejak sangat lah. Jangan selalu. Yalah, manusia kan, mana ada yang perfect. Kita jaga-jaga hutang kan, kadang terlajar juga. Tahu-tahu hari ni dah 16 lah, cepat-cepat pergi bank ataupun terus transfer. Tengok-tengok, tak ada efek. Biasa lebih sehari dia okey je. Tapi kalau every month awak buat begitu, of course lah, kalau dah belajar berhari-hari, dia akan efek lah. Dia akan pergi kepada fair, ataupun dia pergi kepada week yang lemah. Tapi tak apalah, semoga tidak. Listed, ya. Saya ada pengalaman belaka tu. Saya excellent ada pengalaman, good ada pengalaman, fair ada pengalaman, weak pun ada pengalaman, blacklisted pun ada pengalaman tu. Masuk mahkamah je belum. Lepas tu saya boleh cakap, di samping data-data kita ada, kursus yang kita attend dengan bank negara sendiri, pengalaman kita penting.
Pasal saya tua dah, nampaknya macam muda ni. Tua dah. Ya tak? Yang muda ni. Mana kita ada pengalaman tertentu Ada kita nasihatlah pada orang muda ni, jaga kita punya hutang. Bukan kerana sistem tu sendiri. Tapi dari sudut agama memang kita digalakkan supaya kita jaga hutang kita. Dapat pahala tuan. Jadi jangan buat penipuan, pemalsuan. Jangan. Kalau kita punya gaji tak strong, pendapatan kita tak cukup kuat, dia akan minta penjamin. Ada garantor tak siapa-siapa ni. Dia pun carilah kakak dia, cari abang dia. Awak nak buat pinjaman kereta 9 tahun. Awak ingat dalam 9 tahun tu awak tak ada masalah kewangan ke? Bila awak ada masalah kewangan, nanti kalau saya tak boleh tolong, ataupun awak diamkan aja. Saya tidak tahu. Lama-lama saya jadi belah ni. Dan berapa ramai tuan-tuan adik-beradik bergaduh kerana menjadi jamin antara satu dengan yang. Betul tak? Takkan tuan-tuan tak ada pengalaman? Bergaduh. Dan benda tu bukan benda darurat pun. Kalau awak perlu kepada garantor, that means awak tak strong. Awak bagi awak strong dulu. Lepas tu teruskan. Yalah, kalau bujang nak beli kereta, dah perlu kepada penjamin. Habis tu esok dia tidak kahwin. Awak ingat kewangan kita ni semakin lama semakin bagus tu. Kadang-kadang memanglah gaji kita bertambah. Berapa persen kenaikan tahunan kita? Ya tak? Dah lain lah, ada 3%, 5%, 10%, okey lah tu. Tapi awak kira tak, awak punya liability ataupun hutang ataupun tanggungan setiap tahun, awak tak meningkat. Sebagaimana gaji pun naik, hutang pun naik. Kadang-kadang hutang naik lebih tinggi daripada pendapatan kita. Awak kerja lama sikit, beli gaji strong sendiri, ni tak sendiri. Allah, naiklah motor lah ni, naiklah kenderaan awam berapa, buatlah apa yang patut. Tapi tak perlulah. Bila beli kereta tuan, bukan kata minyak aja nak isi, bayar bulan awak boleh bayar. Habis tu bila sampai time rotate dan insurans tu, lepas tu kereta rosak pula. Lepas tu nak buat tukar servis minyak hitam lah apa. Tanggungan bertambah tuan. Jadi nak kena hati-hati. Dan jangan sekali-kali kita buat amendment, adjustment ataupun falsification kepada dokumen-dokumen kita. Ejah gaji, dia nampak tinggi sikit. Payslip. Kalau tak ejah payslip pun, dia buat pendapatan tipu. Tak tahulah macam mana manusia ni menipu nombor satu tuan. Yelah, dekat payslip berapa gaji dia. Lepas tu dia buatlah masuk keluar akaun ke macam mana. Tak tahulah saya, tapi adalah cara-cara tipu tu ada. Pasal saya juga pernah personal ditanya, Ustaz, saya dulu beli kereta, saya ada buat dokumen tak betul, Ustaz, saya tambah gaji tu, padahal tak ada gaji pun. Macam mana? Saya kata benda tu haram. Kereta awak dapat tu halal lah sebab awak dapat hutang. Tapi cara awak mendapatkan hutang itu tidak betul. Hutang tu sah. Awak buat pembiayaan atau pinjaman kenderaan tu sah. Tidak ada masalah. Tapi cara awak dapatkan hutang tu dengan cara menipu, maka awak berdosa di situ. Kena banyak istighfar lah. Buat macam mana? Pasal dia kata kalau saya tak menipu, saya tak lepas kereta ni. Saya perlukan kereta. Hantar anak sekolah dah seumpama. Jadi awak pandang-pandang sendirilah. Kita bagi tahu benda itu tidak boleh.